أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا يشبع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita bersama-sama dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai kita kepada hari ini, hari Sabtu pertama bagi bulan Rabiul Awal tahun 1433. Tibalah pula kita bulan Rabiul Awal. Kita rasa baru saja, baru ni saja bulan Rabiul Awal, maka hari ni bulan Rabiul Awal pula. Maka seperti biasa masyarakat dan umat Islam, dia apabila sampai atau berada dalam bulan Rabiul Awal, masing-masing membesarkan hari peranakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai nak mengagung, nak mulia, mengingati sejarah peranakan atau kelahiran atau kepeteraan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai-bagai cara. Nah, alhamdulillah. Tapi salah satu cara yang kita patut fikir dan patut buat, bahkan mesti buat, iaitu kita mari belajar mengaji cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan kadar kita tahu kata Nabi kita tu besar, azim, rajulun azim, orang lelaki yang hebat, agung dan mulia. Tapi hak kita nak sebenarnya selain pada kita mengagung dan kita mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, kita juga mau ikut dan beramal dengan apa yang telah diijtihad, diiklan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya atau sebenarnya ada pada diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwah hasanah, uswatun hasanah. Ada uswah atau qudwah, contoh tauladan
yang hasanah, yang baik. Kalau qadar kata Tuhan tu ayat dalam Quran kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sedang kita tu tak ada buat apa-apa nak ambil tiru daripada pribadi Nabi kita, maka seolah-olah kita tu tak ada hubungi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qadar kata mengucap syahadah dalam semaya sehari-hari 9 kali, kalau semaya fardu atau lebih pada tu kalau kita semaya sunat-sunat ratik. Lepas tu sudah selesai tidur menyerah, cari makan buat kerja, tidur pula. Jadi kita tak tahu ayat Tuhan ni duk baca semua laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ni, jadi tak ada wikesan kepada diri kita. Tak ada pun dalam ciwit kita, tak ada. Sebab tu Rabiul Awal mari semacam dah nak tahu mari ziarah kita, dan kita kekurangnya 29 hari dia ada dalam bulan Rabiul Awal atau bulan hak Nabi lahir. Sepatutnya kita mari ulai kaji panggil. Tuan tengok bagaimana hubungnya kita kuam sampan raukap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hubungnya kita? Apakah hubungnya qadar kata kita bersyahadah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah saja, atau ada di sebalik itu tu beberapa kewajipan yang kita pasti laksanakan dan kita buat dalam hidup kita sebagai Nabi kita yang kita bersyahadah. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok dalam pada tu lagi, atau kita tengok sunnah Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis-hadis yang minta daripada umat dia. Seolah tu Nabi minta lah korong daripada pacacat dia tu suruh buat kira dengan cara hidup Nabi. Tu. Seperti kita kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa Nabi yahipung sahabat-sahabat dia mari beri pengajaran, beri nasihat. Seolah-olah nasihat yang terakhir panggil. Sahabat-sahabat dia pakat bisik pok ialah kata ni hak akhir dah ni. Wasiat Nabi. Tu. Akhir tak akhir tandanya iaitu puak dia pakat mengalir air mata, mengalir menangis dengan wasiat Nabi dan pengajaran pada Nabi. Tu. Maka sungguh pada pengajaran hak wak kira oleh sahabat kata akhir tu iaitu alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajis. Tu. Itu sebahagian daripada wasiat yang dirasa oleh sahabat kata hak ni wasiat selamat tinggal dah. Nabi tak ada dah atas dunia ni, tak lama dah Nabi nak tinggal dunia dah, nak pergi jumpa dengan Tuhan dia di alam akhirat tu. Iaitu Nabi wasiat alaikum bisunnati. Lebih-lebih lagi sebelum tu Nabi kata man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesiapa yang hidup selepas aku ni, baik sahabat dia maupun tabi'in maupun tabi'in maupun puak kita lah ni yang hidup selepas pada Nabi tinggal 1400 tahun lebih mari dah. Tu. 23 tahun Nabi mati dah. Kalau hijrah iaitu 1433, maka kita cabut 10 kerana Nabi duduk di Madinah 10 tahun, lepas tu Nabi meninggal dunia. Maknanya Nabi tinggal dunia daripada tinggal kita ni 1423 tahun mari dah. Tu. Jadi kita iktibar kata kita ni orang ya'ish min ba'di, orang yang hidup selepas aku, selepas Nabi. Nabi kata wasayara ikhtilafan katsira. Kamu ni akan melihat, tengok perselisihan yang banyak.
kathiran, banyak. Sisih tak pelaga, kalau tak pelaga mujur, pelaga boseh. Nah, tu. Kalau kereta tak pelaga mujur, kalau pelaga tu kepik habis. Ya tu ada apa panggil perpecahan ummah. Tu baik mari 70 lebih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi pun pecah, Nasrani pun pecah, 70 lebih belaka. Tu. Pan nak buat agama mana? Jalan keluar nak agama mana? Tang op ke arai. Nabi tak ada ayat kata suruh buat perondon tu perondon ni. Tapi perondon melalui alaikum bisunnati. Naklah kamu pergi sunnahku. Ikut sunnahku, buat sunnahku, amal dengan sunnahku. Tu. Lepas tu sunnah khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Sunnah para khalifah 4 orang itu. Mula pada Abu Bakar, Umar, Uthman, Patu Ali. Al-Mahdiyyin. Nabi jamin kata 4 orang ini mendapat hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mendapat jaminan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita tak ada Ramadan duk apa ni, Rabiul Awal pun duk mari, hari wanok Nabi duk mari, tapi tak ada buat perubahan apa kita. Sepatutlah gitu. Tak ada kata wasa nak kesok sikit wasa nak turut Nabi di segi semaya ke. Kan Nabi Muhammad sallu kama raaitumuni usalli. Tu. Hak ni Nabi mari kerusuh ke. Satu kumpulan puak muda-muda giduk rumah Nabi, tidur rumah Nabi. Selama 20 malam. 20 hari 20 malam. Tu Nabi buat obrom puak muda-muda. Puak muda-muda ni bukan puak biasa muda. Muda ada setengah tu ada isteri dah. Masuk muda lagi, umur 25 tahun masuk muda lagi. Tu. Duk puak dia situ. Nabi tengok nampak puas dah. Nampak bakat dia ingat kepada anak, pada isteri, pada mak, pada ayah di rumah. Nabi nak lepas dah. Tu. Buat mukhayyam ke, kita nak panggil boleh belaka. Nak buat obrom ke, boleh belaka. Baru Nabi nak lepas, Nabi yepsai pula. Satunya yepsai. Wasallu kama ra'aitumuni usalli. Semayalah kamu seperti mana kamu tengok aku duk obrol kamu ni di rumah aku ni. Mu tengok aku semaya. Jelas molek. Kata Nabi ni cetenarum dianya, kanak dianya nak wi umat dia turut sunnah dia. Lebih-lebih lagi pada masalah solah semaya. Tu. Kerana masih banyak di kalangan umat Islam yang semaya tak serupa dengan Nabi banyak lagi. Tu. Ramai lagi. Baik di segi gerak-geri maupun bacaan. Kita cuba boleh nak wisupa dengan Nabi. Supaya sahabat dia ada usaha nak wisupa dengan Nabi. Saya ada ayat banyak kali katanya. Sahabat-sahabat ni dia tomok nak tengok Nabi buat lagu mana dia buat wisupa. Siapa Nabi dia tahu selipar, dia semaya tahu selipar. Dia semaya. Sahabat pun pakat tahu selipar lah kau. Ini tahu kau tu, tahu kau ni, tahu kau ni. Tu. Semaya turut Nabi. Sudah semaya Nabi paling tengok, bapa mu tahu selipar mu. Pok dia jawab lagu mana? Dia kata kerana pok kami melihat engkau ya baginda tahu selipar. Dia tak tahu, pok Nabi tahu apa, tak tahu. Dia pakat tahu. Lepas tu Nabi wayak kata, sebentar tadi sebelum aku nak semaya, nak mula semaya tadi, malaikat Jibril wayak atau di selipar aku ada najis. Lalu tu aku tahu. Lepas tu aku tak ada nak wayak kat mu, pok mu nak turut aku ni tahu selipar. Jadi habis-habis nak wisupa. Tahu selipar. Tu.
Sekadar kemampuan lah hak gerak awak. Hak tak awak ada juga pun Nabi semaya malas, semaya panjang. Baca surah Baqarah bersapa satu ayat. Tok gapo ni? Makmum lek belakang sahabat tu. Nabi nak wuti lah ni, Nabi nak rokok lah apa. Kerana lama. Pas Nabi baca supaya tak baca kita. Baca panggil irsal, baca satu ayat. Tak ada sambung buat supaya ekspres kata api gitu dak lah. Alhamdulillah rabbil alamin senapah dengan waladhdallin tu. Nah, panggil lajak kita. Nabi baca satu ayat. Nak tadabbur. Tu ayat Quran kena tadabbur. Lepas tu itu kita nak ayat kata para sahabat sikap mereka itu terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Supaya juga ada ayat sama dah, misal kucup Hajarul Aswad misalnya. Keliling Kaabah mai kucup. Keliling Kaabah mai kucup. 7 keliling 7 kali kucup. Kucup apa? Hajarul Aswad. Kucup apa? Batu. Islam lah sembah batu tapi kucup boleh. Apa? Umar dia pergi kucup. Dia kata kepada Hajar Aswad. Dia royak pada Hajar, ya Hajar Aswad. Aku ni kalau aku tak tengok Nabi kucup, aku tak kucupmu. Tu. Sebab apa? Membatu. Aku tak tahu hikmat ke apa. Tapi kerana Nabi buat. Nak buat supaya Nabi. Ni ayat sahabat. Pahumah patutnya orang tak kena kucuk lah dia. Dia orang bekang. Dia orang haneleh dia. Orang kedebel lah. Kalau kita nak panggil zamir kita ni orang kedebel dia. Orang pakat takut berlaku dia. Tapi dia orang al-qaim ala hududillah. Orang berjalan batas-batas dalam batasan Allah Ta'ala. Hak Nabi buat lagu mana, dia nak turut Nabi. Kadang-kadang pendapat dia tak serupa Nabi. Bahawa Nabi ayat lagu ni, dia turut Nabi. Radiyallahu anhu wa anhum ajma'in. Itu nak ayat kata, kita sepatutnya kita mari ubah. Mari kira semula kitmai tanmai. Kira semula terhadap Nabi dan kita mari buat semula. Tu. Makna buat semula bukan kita ubah agama. Kita mari ihya, menghidupkan sunnah Nabi. Bukan kita nak mati sunnah Nabi. Rabiul Awal mari semacam. Hari wanak Nabi mari semacam, tapi pas sekali-sekali sunnah Nabi di tanah, di kamu mati. Ini panggil tak ada orang yang nak menghidupkan. Betul, sudah sampai masa kita mari kira semula kata bagaimana sikap kita terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini saya nak ayatnya kita mari belajar sunnah. Banyak sikit. Sebab sunnah Nabi dengan Quran ni dia tak boleh nak pisah. Tak boleh nak pecah bagi. Pecah sunnah bila pada Quran, maka rusaklah Islam kita. Nak semaya lagu mana, nak buat lagu mana. Sebab tu kita mari belajar sunnah dan amal dengan sunnah. Dan kita belajar sunnah, kita cari sunnah-sunnah yang sahih. Yang boleh diiktimad, pegang. Jangan duk ambil sunnah-sunnah hak tak ada asal. Biar lagi hak maudhu'. Hak orang duk rekoh-rekoh ribu-ribu. Bukan sikit sunnah Nabi hak orang buat rekoh. Ya molek tujuan dianya nak galak orang, nak buat ibadat, galak orang nak baca Quran, nak galak orang nak semaya sunat, galak orang nak suatu ni. Tapi yang salahnya kerana dia sandar tu. Hak ni kata hadis Nabi. Nabi tak ada kata. Kalau orang sandar pada Nabi dengan hak bukan Nabi kata dak, maka ia masuk alih hadis man kazzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang dia sandar satu hadis, satu perkataan kepada aku, maka conglah tu ambillah khisi tempat duduk daripada neraka.
Na'udzubillahi min zalik. Kena jaga juga situ. Jangan nak ngaji hadis mati, nak pakai hadis mati, nak sebar hadis mati, tak boleh juga. Dia kena buat kira juga hadis pun. Hadis sungguh kedak. Asli kedak, ada cenduk kedak. Tu ada tempat asal kembali dia kedak, kita kena tengok juga situ. Baulah hadis licin molek, kita pakai apa sedap, dia hadis sahih. Dia hadis maudhu' lebih-lebih laginya kita pakai tak sedap. Sebab bila kita royak atas hadis. Kita kata Nabi kata gitu gini, padahalnya Nabi tak ada kata sekali. Ni bahayanya. Hari ni kita nak baca kisah. Tu kan Quran ayat apa tafsir Quran tu guru kita dia mengajar tiap-tiap minggu dah. Dan hari ni dia minta maaf pada kita kerana dia ada percuma sepa jamiah kita dengan kanak-kanak dia. Maka saya cuba nak memenuhi masa dengan kita nak baca panggil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kisah-kisah yang sabit pada hadis sahih. Insya-Allah taala. Yang pertamanya nak baca iaitu satu kisah orang yang mati dah tu hawi hidup kelak. Ni. Macam kisah macam ni dia boleh jadi kisah dongeng, kisah tak ada asal. Dan kalau kita pandai cek, kita ketemulah kata setengahnya ada hak asal. Golek kisah-kisah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ya kisah berkenaan dengan puak Bani Israel. Puak zaman dulu sikit. Zaman Nabi Musa alaihi salam tu. Lepas tu Nabi mai royak nak jadi kita ambil pengajaran. Ambil pengajaran mai fikir tengok dan mai mengaji. Sebab apa boleh kisah ni mari lagu ni? Sebab apa boleh jadi kisahnya? Iaitu hadis Nabi daripada Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda menceritakan, kharajat ta'ifatum min Bani Israel, telah keluar satu kumpulan dari puak Bani Israel. Israel ni makna Nabi Yaqub lah. Bani ni makna anak cucu. Dan anak cucu Nabi Yaqub alaihissalam. Hatta atau maqbaratan lahum min maqabirihim, sehingga puak dia keluar pada rumah di tempat satu kubur, tempat orang tanam mayat ramai-ramai, maqbarah, tempat perkuburan, tempat orang khah dia dikubur situ. Untuk puak mereka. Faqalu, maka berkatalah oleh puak mereka itu, law sallaina rak'atain, kalau kita semaya dulu 2 rakaat. Makna semaya ni bukan zaman Nabi Muhammad saja dak nah. Semaya satu ibadat yang lama, supaya juga dengan puasa, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Begitu juga semaya pun satu ibadat yang zaman dia sudah lama, kerana satu ibadat berupa panggil sembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia tertentu. Wa da'awna Allah azza wa jal an yukhrija lana rajulan mimman qad mata nas'aluhu 'anil maut. Lepas ada semaya, puak kita pakat minta kepada Allah azza wa jal supaya Tuhan waktu baik daripada kubur ni, daripada orang yang telah mati. Tu pelik. Tak ada bunyi lagi gigi kubur, suruh Tuhan tu waktu baik orang mati dah, mari naik atas darat ni. Tu tujuan ke apa? Tujuan dia nas'alahu anil maut. Nas'aluhu anil maut, supaya kita nak tanya mereka, nak tanyanya tentang mati. Molek cita-cita dia tu molek. Selama ni kita tak tahu orang dia mati hari-hari mati. Gapo hati mati tu? Sedap ko, pahit ko, sakit ko.
Nak tersakit nyamuk, ada. Tu. Manis ke luah ke dalam kubur tu, pia atik bersama dalam kubur. Jadi tak tahu. Baik tu dia kata, kita teras sekali. Tapi kita semaya dulu 2 rakaat. Lepas tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, lalu Nabi wayak kata fa fa'alu. Mereka buat begitu. Dia pakat siap dia pergi buat. Semaya, lepas tu berdoa. Pakat berdoa lah. Fa bainama hum kadzalika iz attala'a rajulun ra'sahu min qabrin min tilkal maqabir. Di tengah-tengah mereka itu, lepas pada semaya 2 rakaat dan berdoa tu, timbullah kepala seorang mati daripada satu kubur daripada kubur-kubur tu. Bangun cokoh lah. Siap mengusik lah. Kalau kita lari perak ni, tu bangun sungguh. Khilasiyun. Orang pasal mana? Orang warna dia supaya cokolat tu. Antara hitam dengan merah. Warna dia tu. Bukan hitam, bukan putih, bukan tu bahasa lah. Tapi mai warna, dia panggil bahasa Arab khilasiyun ni, maksudnya ialah asmarul laun, iaitu abyadun wa aswad, antara putih dengan hitam. Tu antara putih dengan hitam campur dua tu. Baina ainaihi asarus sujud. Antara 2 mata dia tu ada kesan bekas sujud. Maknanya orang hak mati, hak bangun ni, hak tu hari bangun ni, orang wahai semaya kalau begitu. Sebab ada tanda bekas dia, pun nampak hitam-hitam. Nampak panggil bekas-bekas paruk boleh jadi kerana dia banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sini, mana kelebihan orang semaya adalah. Kerana Tuhan atas mari nak we tengok, nak we sedang tengok atas kubur, buat orang hak ada kesan sujud di atas dahi dia, menandakan kata dia ni orang wahai sujud, dan orang wahai sujud tidak lain iaitu orang semaya lah. Faqala, lalu mayat tadi hak bangun dia kata, boleh kecek dah lah. Tapi tak apa, dia nak dah, dia tak takut dah lah. Orang nak sungguh dia tak takut. Tapi kalau kita pergi betul lah molek khabar-khabar bangun mari tu, gaduh juga. Tak gitu. Ni dia nak bangun dah daripada kubur, nak Tuhan bangkit. Ya haula'i ma aratum ilayya. Hei puakmu ni, hei mereka itu. Hei puakmu lah, dia kata. Mu nak gapo dah aku ni? Dia minta doa kepada Allah suruh aku ni hidup semula bangun di kubur ni. Faqad mitu munzu mi'ati sanah. Sesungguhnya aku telah mati 100 tahun dah. 100 tahun dah dia mati ni. Tuhan bangkit dia ni. Fama sakanan anni hararatul maut hatta kana al-an. Maka tidak pernah berhenti atau tenang daripadaku oleh kepanasan mati. Ni ya royak ni. Jadi betul lah molek orang mari nak minta Tuhan doa pada Allah suruh bangkit daripada kubur dia tu nak tahu hal mati. Mari jawab pe dia kata, Pama sakanan anni hararatul maut hatta kanal an. Tidak pernah berhenti daripada aku kepanasan kematian sampai sekarang ni. Ni duk bangun cokoh ni pun duk panas lagi. Maknanya mati ni hararah. Mati ni satu kepanasan juga. Panas setara mana? Dia tak ada oyak, cuma oyak tu panas. Tu. Tapi kalau kita banding orang mati ni, dia kena sejuk sebab apa? Sebelum dia nak ke bumi, dimandikan dulu. Tak gitu? Kena mandi berapa kali mandi sosok orang. Lebih lagi orang ada najis banyak, orang ada darah, kena mandi nak wihlah darah tu, nampak biru. Tu. Sosok orang tu nampak kata sejuk sungguh lah. Tapi bila dia jadi mayat sungguh, walau 100 tahun, 200 tahun pun, panah masih ada bersama dia.
Tu. Pada Allah Azza wa Jalla yu'iduni kama kuntu. Maka aku minta kepada puakmu, pakak-pakak berdoa kepada aku supaya Tuhan mengembalikan aku seperti mana aku berada. Suruh klik melak lah. Saat ni hidup, lepas tu mati pula. Ni. Jadi kita nak ayat kata hadis ni martabat dianya adalah sahih. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, lepas Al-Barras, Al-Bazzar. Lepas tu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Daud dan Abu Daud sendiri, dan Tahawi, Ibnu Hibban dan Albani mentakhrijkan hadis ni yang masuk dalam silsilatul ahadits sahihah nombor 1209. Buh dalam hadis hak sahihah. Hak ya cek siap dah kata hadis ni boleh pakai. Maknanya walaupun bagi cerita bunyi kata tak boleh jadi, tapi ia sabit dalam hadis sahih, maka kita boleh terima. Tu boleh terima. Maka kita ambil pengajaran daripada dia. Di antaranya jadi Nabi SAW dia suka bagi-bagi cerita-cerita, kisah-kisah daripada Bani Israel. Nak mari royak ke puak kita ni, umat dia di zaman dia dah sepah daya mati. Tujuan satu nak beriman. Kalau sakut paut dengan iman. Ni. Macam kalau misalnya kita kata orang mati hidup kelak. Kita ada bunyi juga dalam masyarakat. Selalu kita ada dengar berita-berita. Di ikut sebelah Isan, ikut sebelah Chiang Rai, ikut nu ada dia kata orang ni mati dah khabar-khabar bangun cokoh hidup. Boleh jadi ke tak? Tu. Gapo dia kita nak hukum ni? Sebab apa? Sebab satunya puak Bani Israel tu bukan orang radak Nabi, bukan radak Rasul. Kalaulah seseorang itu Rasul atau Nabi, maka kita boleh panggil kata mukjizat. Mukjizat. Macam belah bulan gapo tu panggil mukjizat. Mukjizat ni yang menyalahi adat dan diberi kepada para nabi dan para rasul-rasul saja. Kalau gitu masalah ni masuk dalam gapo dalam akidah kita ni. Hadis ni mengajar gapo untuk kita nak pegang, nak wikna molek dengan sahih hak Islam kita ni. Takut kita pergi pegang silat atau hatu tu. Atau jin tu ada juga. Sebab benda-benda pelik ni ya acak berlaku dalam masyarakat. Kadang-kadang orang nampak sepuh hatu, kadang-kadang nampak sepuh orang, kadang-kadang nampak pakaian putih. Macam-macam lah. Orang duk tanya mari tu. Tapi hak ni ia masuk dalam apa? Masuk dalam ia panggil karamah. Masuk dalam keramat. Tu. Keramat ni salah satu dasar iman dalam rukuk dalam apa ni? Dalam dasar-dasar iman hak Islam kita. Ia ada mukjizat. Lepas tu ada keramat. Mukjizat supaya kita ayat saat ni. Kata Tuhan ni dia tak beri kecuali kepada orang yang mendakwa jadi rasul. Siapa dakwa di rasul, mari sedai mukjizat dia. Tu. Supaya Nabi Musa misalnya tukar dia, bayar katak jadi ular. Cuba kita ambil tukar kita kata tu baik dak ular. Tak tu baik. Sebab apa? Sebab kita bukan Nabi, bukan kita Rasul. Tak ada ular. Tu. Itu nak kata kalau kita tu boleh belah. Boleh tak belah. Sebab kita tak ada dakwa jadi Nabi dan tidak dakwa jadi Rasul. Tapi hak ni Tuhan beri pada dia. Tu. Tuhan beri setengah daripadanya dalam Quran ni. Cerita Maryam. Dalam surah Ali Imran ayat 37.
Nah, yang berbunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min 'indillah. Kita mengaji dah orang duk ikut majlis ilmi ni, mengaji tafsir surah Ali Imran. Ini duk ada dalam ayat 37. Makna dianya setiap kali masuk atasnya ni atas Maryam. Nah, seorang perempuan yang mana Tuhan kandak jadi keramat berlaku pada dia. Al-mihrab, tempat semaya ni, macam ni kita panggil mihrab ni, tempat duk sujud, tempat buat ibadat khah panggil. Ni bagi tu email, yang ada mihrab masjid, tempat kita ni banyak ada mihrab. Wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria mendapati ada di sisi Maryam tu rezeki. Ikut riwayatnya dalam tafsir dia kata masjid atau tempat ibadat tu Zakaria setelah mana dia buat ibadat dia katuk habis pitu, lapai pitu semua. Dia katuk-katuk habis dia tinggal lagi. Tu. Nah, jadi Maryam ni boleh ada dalam masjid tempat mihrab ni. Lepas tu tiba-tiba ada nampak rezeki makan ni ada. Tak tahu mari mana, siapa wari tak tahu. Tu. Kata ahli tafsirnya makan rezeki ni daripada syurga. Tuhan mari wi kepada Maryam. Untuk makan rezeki pada syurga. Cara mari lagu mana kita tak tahu. Tu. Sebab apa? Sebab ia luar daripada kemampuan manusia. Manusia nak buat tak leh. Nah, dia ada rezeki mari dengan tidak ada orang buat, dengan tidak tahu tepat nak mari. Kabar-kabar ada, ni panggil satu karamah. Tu. Kenapa karamah? Kerana Maryam ni dia bukan nabi. Kalau dia Nabi, panggil mukjizat. Oleh kerana dia orang perempuan, tak ada dalam Islam, Nabi daripada jenis perempuan tak ada. Yin tak ada. Orang nak jadi Nabi baik, jadi Rasul baik tak ada. Orang nak jadi Nabi, jadi Rasul ni mesti orang lelaki. Sebab tu ni panggil satu karamah. Tu keramat lah. Yang Tuhan beri kepada mana-mana seorang daripada hamba dia. Hamba yang soleh. Wali dia. Daripada awliya'i. Daripada wali dia. Tu. Tak serupa dengan Nabi. Kalau Nabi panggil mukjizat. Misalnya apa ni? Nabi Isa alaihissalam kita tahu. Nabi Isa dia banyak Tuhan riwayat bersangkut paut dengan mukjizat dia. Sehingga padanya dia boleh menghidupkan orang mati. Orang mati dah boleh hidup. Tu. Melalui mukjizat yang Tuhan beri kepada dia. Lepas tu pula, dia apa ni? Dia potong burung ni. Burung ni dia khak pak kata semua. Dia khak tu, lepas tu dia pergi tahu di bukit tu, bukit ni banyak-banyak bukit dia pergi tahu. Lepas tu dia panggil burung. Mari burung. Semua hak kata-kata tadi tu mari hipung semua. Lepas tu ada roh mari hidup semula pula. Tu. Mari duk tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini panggil mukjizat. Itu nak ayat atau bezanya antara mukjizat dan juga dengan karamah atau keramat. Yang dua-dua tu kita kena beriman belaka tu. Tapi we kena dengan apa yang ditakrif oleh para ulama mengenai mukjizat dan juga al-karamah. Jadi daripada hadis tadi, hadis sahih cerita dianya, kita boleh pengajarannya di antaranya Allah kuasa menghidupkan yang mati. Orang mati dah hidup kelik, itu tanda kata kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pelik.
Tu sebab orang tak ada Tuhan we ada, orang mati Tuhan we hidup, dan orang hidup Tuhan we mati. Berapa banyak? Nah. Lepas tu kita tengok cerita tadi tu. Nah, kita boleh ambil pengajaran kata sebelum nak doa tu semaya dulu. Sebab satu puak Bani Israel tu, nah dia pakat puak dia kata kita semaya dulu. Lepas tu kita berdoa. Tu. Jadi dua-dua tu ibadat belaka. Tapi oleh kerana semaya ni dia lebih besar pada doa lagi. Sebab semaya ni satu rukun Islam. Yang kedua ia asah kepada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun doa ibadat juga, tapi ia lebih kecil daripada dari semaya. Doa hak fardu tak ada, semaya fardu ada. Cuma doa hak fardu ni duk di dalam surah Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Itu hak fardu, tapi fardu bukan dengan sebab kita nak baca doa khah dah. Kita nak baca Fatihah. Betul lah ada dalam surah Fatihah, maka seolah-olah dia tu doa hak fardu. Hak lain tak ada. Kata Nabi suruh doa tak ada. Tu. Yang ke seterusnya iaitu ada kita kena wime kata sabit karamah bagi orang-orang soleh. Orang-orang soleh ni Tuhan wi keramat pada dia. Tapi keramat mengikut apa yang diajar oleh syariat Islam kita. Tu. Mungkin keramat kadang-kadang ada oyak bagi dongeng-dongeng kata boleh tubai supaya waya Cina tu. Boleh tubai di langit nampak kain subah, kain serabah nampak pakaian putih. Boleh jadi benda tu, tapi kena wi ada sabit sungguh. Kalau nampak sungguh wi ada orang tengok, orang yang thiqah boleh percaya tu. Baru kita nak terima kata hak tu karamah. Kalau semata-mata orang sore pergi tengok, mai royak kata ada orang duk terubai di langit dengan pakaian tertentu, padahalnya dia tu orang bukan thiqah. Orang tak boleh nak percaya mai royak kita. Nah, kita kena wingat tu. Wingat apa tu? Sebabnya Tuhan dia suruh kita tasabut dulu. Macam dalam suratul Hujurat yang kita dah buat halaqah semalam, kita dah mengaji baca dia, iaitu ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Idza ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang beriman, apabila bawa datang kepadamu oleh orang fasik dengan satu berita, hendaklah kamu isbat dulu, cek dulu, tapih dulu, tengok dulu, picerana dulu, benar ke, sungguh ke, atau bohong. Itu dalam Islam ya halusim buku ni. Tu. Sebab satu hadis tu nak boleh terima tu bukan mudah, payah, molek payah, sebab takut timbul panggil duk sandar perkara-perkara yang bohong, sandar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kena takut apa? Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Hak tu kita takut sekali. Cong krisi di dalam neraka, hak tu kita takut sekali. Jadi Allah Taala ni kita tengok dalam hadis tadi, Tuhan terima doa orang-orang soleh. Mudah Tuhan doa. Pakat apa dia di rumah, kita pergi kubur. Lepas tu kita minta wi Tuhan bangkit orang mati, wi ada hidup, kita nak tahu kata mati lagu mana. Apa Tuhan timu. Tak ada payah. Syarat wi soleh tu. Takwa, soleh, amal soleh, iman wi betul, insya-Allah. Doa kita tak ada payah mana. Kalau lah orang dulu Tuhan timu, maka orang zaman ni pun Tuhan timu. Sebab Tuhan ada buka luas semua. Tu. Tuhan ada suruh kita berdoa semua. Tu. Itu nak ayat kata syaratnya orang soleh, orang baik, soleh dari segi akidah dia, soleh dari segi ibadat dia, soleh dari segi akhlak dia. Ni tiga ni penting sekali. Tu. Kadang-kadang orang soleh, nampak soleh, semaya rajin, tak ada tinggal berzikir, berdoa, tapi akidah dia rusak.
berapa banyak. Nah, tu fok-fok Sofiah. Fok-fok weseng semaya kadang-kadang dengan apa? Dengan hati tu. Nah, tu maknanya na'udzubillah min zalik. Nah, panggil soleh dari segi segi akidah tak ada. Dia percaya perkara-perkara maruk yang tidak ada sabit di dalam agama Islam kita. Itu satu. Yang keduanya, kita nak dengar satu cerita lagi. Cerita yang juga dalam hadis sahih. Kita duk ingat semua, tak say kita royak cerita-cerita dongeng, kita tak boleh pegang, kita tak say. Maka hadis ni sakut paut dengan seekor binatang yang cerdik panggil kera. Tu atau beruk lah. Tu cerita ni sabit pada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala inna rajulan kana yabi'ul khamra fi sapinatin wa kana yashubul khamra bil ma'i wa ma'ahu qird. Nabi ayat kata ada seorang lelaki pada zaman dululah, dia jual arak. Jual arak dalam perahu. Zaman ini arak dia tak ada haram lagi. Arak dia ada kanton dia nak haram, kata ham arak ni dia ada kanton dia banyak, 3 kanton semua mengikut Quran lah. Mula-mula ayat atau faedah buah-buah buah unak, buah anggun ke apa. Tu. Yang kedua, mari ayat kata apa ni? Kalau minum arak ni awak kesalahan. Tu. Kesalahan suruh tinggal lah. Sebab orang-orang sahabat dulu waktu tak ada haram lagi pakat dia mabuk juga lebih kurang pak dia. Tu. Duk kaya sehingga semaya pun jadi duk kaya gitu. Tak tahu apa semaya, baca semaya pun salah-salah. Tinggal ni kerana kaya minum arak. Lepas tu mari hak akhir sekali yang ketiga putus katanya haram arak. Tapi cerita hak lain ni, hak Nabi wayak ni, cerita masa tu dia boleh jual lagi arak. Boleh minum arak, boleh jual arak masa tu. Tu. Lepas tu arak dia jual ni dia campur dengan air. Tu. Buah air nak bagi banyak lah. Lepas tu dalam fau dia bawa seekor beruk. Seekor kera dia. Gilah. Tu. Tiba-tiba apa ni kera tadi tu boleh duit lah, dia jual boleh duit ke apa. Kera tadi ambil duit dia. Ambil duit dia jual tu 1 dinar dia tahu dalam laut. Dalam air. 1 dinar dia buah dalam fau. Tu. Lepas tu jadi cerita ni gapo dia cerita ni? Gapo pengajaran kepada kita cerita ni? Kita ni nak ayat kata kalau arak pada masa tu dia tidak haram lagi. Tak apalah jual, tak apalah, tak masalah lah. Hak ni hak 1 dinar tak apa ni. Hak duk alif faudi tak apa. Hak ni campur dengan air, campur air salah. Tak asli panggil. Ni hadis ni we ingat pada orang berniaga. Ada berniaga benar-benar peseng. Duk campur, duk panggil kurang timbangi dan sebagainya, wailul mutaffifin tu. Satu ayat, satu surahnya tu tak nama aja. Al-Mutaffifun. Satu surah Quran nak jaga wingat kepada ahli peniaga, ahli jualan yang mana dia tu duk kurangkan jualan dia dan duk tipu manusia. Maka orang lelaki ni orang penipu lah dalam jualan dia. Tapi oleh kerana beruk dia tu syidik. Nak ajar tu dia kata ni hak le laut ni hak mu campur dengan air. Hak ada le fau ni hak ni hak molek. Tu. Jadi akibat buruk sikit laginya nak ayat kata tu dia orang yang turki dia berdasar kepada tipu manusia. Tu. Lah ni banyak biasanya tu susu misalnya campur air susu tu nak banyak
supaya ada ayat cerita Umar lah. Dan ayat cerita Umar dia duduk jalan, dia pasang wahai nak tahu panggil ayat, duk nak gapo ayat. Pak Cani Ium lah dia tu. Pak Cani Ium dia tu. Nah, satu rakbuk yang telah diamal oleh Khulafa' Rasyidin setengah padanya Umar. Yang dengan satu buah rumah tu duk balah anak perempuan dengan mak dia. Pak dia tak ada. Balah buku apa? Buku nak jual susu. Mak suruh anak ambil air buah susu banyak sikit. Kita boleh hanya jebur sikit, boleh jual, boleh duit banyak. Anak kata tak boleh, mak. Nanti Umar dia murih pula. Khalifah murih. Mak dia kata, mana Umar ngah malai buta ni? Umar tak ada, dia kata. Tu. Tapi anak dia juruh, anak berimeh, anak salihah. Dia kata, Rabbu Umar, ada. Tuhan Umar duk dengar, dia kata. Walau Umar tak ada, Tuhan Umar dengar. Itu panggil berimeh. Tu. Sehingga Umar duk dengar, duk celah, duk bucu rumah dia tu. Nah, itu nak ayat kata, ada banyak penega-penega yang dia tu coba nak tipu orang dengan sebab nak keuntungan maslahat peribadi. Dia tak kira dia tu panggil lambat hak orang, melanggarkan hak-hak orang yang mana dia mau bayar penuh tapi dia bagai tak cukup atau bagai tipu, bagai tak sepenuhnya. Itulah sebabnya binasa dunia lagi. Dalam cerita ni makna winapak kata rugi dunia lagi. Tuhan kira dia tahu sendiri duit dalam laut. Nah, sekeping dinar. Kemudian panggil hak sekeping laginya dia ada alifau lagi. Itulah orang makan harta manusia cara batil. Nah, cara pelesu, cara tak betul, maka Tuhan balas dia bukan saja di dunia di akhirat tapi di dunia lagi. Nah, itu lebih kurangnya hari ini kita belajar pengajian kita pada pusing yang pertama, insya-Allah setelah lagi kita akan bersama dengan Ustaz Ismail dalam pusing yang kedua untuk menyampaikan dalam majlis ilmi kita, insya-Allah taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.